Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Ahmad dari Kolej Unity Bukit Beruang. Di sini adalah pembintangan untuk pengalaman pengguna terhadap penggunaan kit pembelajaran untuk modul IoT. Okey, di sini adalah si kandungan dia, di mana yang pertama tentang pengenalan, dan kedua kita ada metodologi, dan ketiga dapatan dan perbincangan, dan keempat kesimpulan. Di sini dari pengenalan, Internet of Things IoT dalam bahasa mudahnya ditaktifkan sebagai merangkaikan perkerasan ke internet. Dan kedua, dengan adanya teknologi IoT, ia membolehkan pengguna mengawal peralatan elektronik dari mana-mana saja dan pada bila-bila masa. Yang ketiga, hari ini semakin banyak peranti elektronik direka dengan akses terbina dalam rangkaian global dari Lizin et al. 2019. Dan apabila alatan elektrik rumah dirangkaikan ke internet, seluruh sistem dikendalikan sebagai rumah pintar, iaitu atau dalam bahasa Inggeris ini dipanggil sebagai home automation, di mana ia berasaskan IoT. Ini dari Guy Watt, Kevin dan Golite 2012. Penyataan masalah. Okay, kita ada kekuatan. Yang pertama, salah satu inisiatif yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah dengan menerapkan elemen IoT dalam pembelajaran bilik darjah. Di sini dan kelemahannya pula kita boleh nampak bahawa pertumbuhan pesat aplikasi IoT telah meningkatkan permintaan para profesional berpengalaman di kawasan tersebut. Di sini kita dapat peluang bagi mengatasi masalah ini. Kit pembelajaran untuk modul IoT perlu dibangunkan bagi membolehkan pelajar mengintegrasikan teknologi ke dalam peralatan elektrik. Dan di sini halangannya ialah, namun IoT diperkenalkan kepada pelajar, tetapi tanpa kita aplikasikan dengan perkataan sebenar, kita tak dapat lihat bagaimana perjalanannya lah. Okey, yang kedua kita ada metodologi. Yang pertama, analisis. Semakan dokumen masalah kit pembelajaran sedia ada, kaedah pembangunan kit dan kaedah pembangunan kit IoT sendiri. Dan kedua, kita ada reka bentuk dan pembangunan. Reka bentuk dan pembangunan menggunakan model AD, iaitu pertama kita ada kit pembelajaran IoT, dan kedua kita ada ujian penerimaan pengguna. Ketiga, kita ada implementasi dan penilaian. Kit pembelajaran IoT digunakan dalam kursus asas IoT yang disertai oleh 30 komuniti setempat. Di akhir kursus, kita memberi satu borang soal sidik dan diedarkan kepada semua peserta untuk menjawabnya. Fasa pertama, analisis. Masalah kit pembelajaran IoT sedia ada. Yang kedua, model pembangunan kit pembelajaran. Yang ketiga, kaedah pembangunan kit pembelajaran. Fasa kedua, reka bentuk dan pembangunan. Yang pertama, kita lihat pada dari segi analisis keperluan. Teori pembelajaran COP. Papan utama kita gunakan Node MCU. Perisian kita gunakan atau cara Arduino IDE lah, di mana dia adalah satu open source. Di fasa reka bentuk, kita bagi sebagai susun atau data dan atau cara program. Dan di satu lagi kita ada fasa pembangunan kit pembangunan IoT itu sendiri. Dan kedua, ujian penerimaan pengguna. Fasa implementasi iaitu I, semakan dan pengesahan 3 pakar. Dan kita minta pengesahan daripada 3 orang pakar tentang kita punya modul nilai. Dan kedua, kajian rintis oleh 30 peserta pelajar. Dan E, kita ada fasa penilaian, pengesahan pakar dan nilai perkali alfa kerombak
iaitu 0.935. Jenis papan kita ada menggunakan ada beberapa papan elektronik. Di sini kita ada Arduino ESP 8266, harga dia RM40, menggunakan bahasa pemrosesan Arduino IDE, tiada pemrosesan, flash memori pun kurang. Kebolehfungsian perlu menambah microcontroller. Dia just satu yang kecil lah. Kedua kita ada Genio MKR 1000, harga agak mahal RM200. Bahasa pemrosesan sama juga, menggunakan Arduino IDE. Pemproses tiada. Flash memori cuma 256 KB dan ini adalah satu standalone. Yang ketiga, di sini kita gunakan non-MCU ESP8266 dengan harga RM35. Bahasa pengecoran dia banyak. Yang pertama, kita luar script dan bahasa pengecoran Arduino. Pemprosesan kita ada Tensilica Extensa LX106 dan flash memorinya agak besar, iaitu 4 MB dan dia adalah standalone. Ini yang kita gunakan lah, menggunakan MCU di bawah kita punya model IoT. Okay, di sini adalah dia punya pemasangan Lita di mana kita buat aplikasikan dia daripada non-MCU ni dan kita buat satu penyambungan, di mana kita lihat di sini kita menggunakan relay dan daripada sini kita menggunakan soket power dan kita pasang dia untuk mengawal dua lampu. Di sini adalah aplikasi yang sebenar lah, di mana aplikasi yang ada di rumah. Dan sesi fasa pembangunan, kita nampak di sini kita ada kit pembelajaran IoT. Inilah yang kita telah bangunkan, dan kita ada mengawal smart home lah. Kita ada lampu, switch, soket. Dan sini kita memberi kepada peserta kita iaitu borang suara sidik dari segi keberkesanannya. Kemudian kita ada semakan pengesahan pakar sebanyak 3 orang. Dan kemudian kita ada kajian rintis untuk 3 orang. Kemudian untuk validation, pengujian, kita ada pengesahan instrumen, semakan dan pengesahan 3 pakar. Dan ujian penerimaan pengguna itu nilai alfa 0.935. Fasa 3, implementasi dan penilaian. Peserta khusus asal Internet of Things, di mana dan kedua kita instrumen, kit pembelajaran IoT sendiri dan borang soal sindik. Yang ketiga kita prosedur. Kursus ini dijalankan selama 8 jam. Borang soal sindik diadakan kepada peserta selepas tamat sahaja kursus tersebut. Dan penilaian ini adalah nilai penerimaan pengguna terhadap kit pembelajaran IoT itu sendiri. Dapatan dan perbincangan. Kit pembelajaran IoT adalah yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, mudah difahami. 3, menjadikan pelajaran lebih menarik. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima, mudah untuk dikonfigurasi. Yang keenam, mudah untuk dicapai. 7, boleh dicapai dari luar kawasan. 8, tiada masalah semasa membuat capaian internet. 9, capaian stabil semasa digunakan. Di sini kita lihat bahawa skor min adalah semua tahap penerimaan adalah tinggi. Dan kita ada yang tertinggi dan terendah. Yang pertama, yang tertinggi adalah yang kelima, mudah untuk dikonfigurasi, iaitu skor dia sebanyak 4.67. Dan terakhir tinggi adalah 3.97, di mana ini tinggi tetapi yang terendah untuk keseluruhan, iaitu mempunyai masalah untuk capai internet, di mana jika kita membuat satu dia punya amali, kita menggunakan internet yang banyak lah. So jika menggunakan 3, kita gunakan komputer, menggunakan handphone dan juga alatan kita. So jika diharapkan dengan 3 peserta, so 60 capai internet. Jadi di situ ada masalah sedikit, tapi ia masih boleh digunakan. So secara keseluruhannya, kit pembelajaran IoT membolehkan saya membuat sambungan teknologi IoT kepada perkasan elektrik sebenar, iaitu
4.0 iaitu tertinggi. Kemudian kesimpulannya, tahap penerimaan tinggi. Yang kedua, penggunaan kit pembelajaran IoT membolehkan mereka mengintegrasikan teknologi ke dalam peralatan elektronik dan elektrik. Yang ketiga, kit pembelajaran IoT diharap dapat meningkatkan kefahaman peserta dalam mengintegrasikan teknologi perkakasan ke arah dunia digital berasaskan internet. Cadangan saya ialah yang pertama, penyelidikan boleh dilakukan untuk sampel yang lebih besar. Yang kedua, sesi temu bual kepada kumpulan berfokus untuk mendapatkan maklum balas dalam menambah baik kit IoT tersebut. Yang ketiga, perbandingan boleh dibuat di antara peserta yang mempunyai kemahiran elektrik dan elektronik dengan peserta yang tidak mempunyai kemahiran elektrik. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.